Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad Nabiyyir Rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalus salami was salawat, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. Dan sesungguhnya mereka itu, yakni musuh-musuh Islam, merancang segala tipu daya dan perancangan untuk menghancurkan perjuangan Islam ini. Padahal mereka tidak menyadari Allah juga mempunyai perancangan di sisinya untuk menggagalkan segala tipu daya mereka. Walaupun tipu daya dan perancangan mereka boleh menghancurkan bukit bukau dan gunung ganang. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji kepada rasul-rasulnya bahwa ia akan memberi kemenangan kepada Islam. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, lagi keras hukumannya terhadap mereka yang zalim dan melampau. Al-Fadil, pengerusi majlis merangkap Ketua Dewan Pemuda PAH Pusat, Al-Muhtaram Al-Akhul Karim Dr. Ahmad An-Najjar wa murafiquhu Dr. Anwar Musa, yang dihormati Profesor Dr. Kamruzaman Yusuf, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Berat bagi saya untuk mengulas isu kebangkitan Asia Barat, apalagi dibebankan oleh Al-Fadhil Ustaz Mahdi Akif supaya saya mengulas tentang isu yang beliau berada di kawasan itu dan kita berada di sini. InsyaAllah saya akan gunakan beberapa maklumat yang dihasilkan dalam dua wacana antarabangsa yang saya hadiri untuk perbincangan khusus berkenaan dengan pergerakan di Asia Barat. Yang pertama, wacana yang diadakan di Tehran, dihadiri oleh pimpinan daripada gerakan Islam dan gerakan kebangkitan di Asia Barat yang dianjurkan oleh kerajaan Iran, yang bertajuk kebangkitan Islam dan apakah peranannya dalam kebangkitan di dunia Arab. Yang kedua, wacana yang diadakan di Istanbul yang dianjurkan oleh parti-parti Islam untuk membincangkan tajuk kebangkitan dunia Arab, peranan gerakan Islam dan apakah cabarannya. Di situ saya menegaskan apa yang berlaku di negara Arab kini adalah takdir dan dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, di luar daripada dugaan peramal-peramal politik, dan tidak boleh dikesan oleh alat-alat pengesan jauh dan dekat, teknologi yang canggih kepunyaan kuasa-kuasa besar dunia. Apa yang berlaku di luar dugaan sebenarnya kepada kita adalah
menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diulangi oleh umat Islam apabila berwirid selepas sembahyang. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanza'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang memiliki kerajaan. Semua kerajaan yang ada di dunia berada di bawah kuasa Allah Ta'ala. Engkau beri kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau hinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam tangan kekuasaan Engkau sahajalah kebaikan, wahai Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Walaupun kerajaan-kerajaan di negeri umat Islam, khususnya di negara Arab, Asia Barat, yang merupakan tempat yang paling strategi, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pusat kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada seluruh alam. Kawasan yang menemukan 3 benua yang penting di dunia, iaitulah benua Asia, Afrika dan Eropah, di samping penemuan Amerika selepas daripadanya. Itulah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam telah berjaya mendirikan kuasa besar dunia yang menumbangkan Parsi dan Rom di zaman Khulafa' Rasyidin dan menundukkan kuasa-kuasa besar yang lain, sehingga mereka mengadakan hubungan diplomatik dengan dunia Islam. Dan Islam telah membawa satu perubahan dalam dunia yang mengajar tamadun yang sebenar, yang membawa kebahagiaan kepada manusia. Sebuah pemerintahan yang tidak memperhambakan rakyat, berbeza dengan imperialisme yang menakluk negara lain, memperhambakan rakyat dan mengangkut hasil-hasil mana negeri yang dijajah. Adapun Islam melaksanakan konsep adil untuk semua. Hasil-hasil negeri tak boleh dipunggah kepada kerajaan pusat selagi tidak boleh selesai masalah negeri-negeri yang dikuasai oleh umat Islam. Tanpa paksaan dalam agama, namun Islam mengalami kelemahan sebagaimana umur manusia, kerana Allah Ta'ala jadikan kerajaan manusia bukan kerajaan Tuhan. Di masa Islam mengalami kelemahan, negeri umat Islam telah ditakluk, dijajah. Kita semua tahu, tadi Profesor Kemuzaman dah sebut. Setelah dijajah, mereka terpaksa memberi kemerdekaan. Dalam masa mereka nak beri kemerdekaan oleh penentangan daripada umat Islam sendiri, seorang orientalis pernah mengatakan di sana ada 2 batu pejal yang tak boleh dipecah oleh Barat, yang menjadi benteng kepada umat Islam. Walaupun mereka menakluk dunia Islam, mereka menguasai umat Islam, mereka memecahkan umat Islam, mereka melaga-lagakan umat Islam, di sana ada 2 batu yang sangat pejal, menjadi benteng yang kukuh kepada umat Islam yang tak boleh dipecah oleh mereka. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua Makkatul Mukarramah. Sekarang kita ada di Musim Madi. Selagi ada 2 ni, orang Islam tak boleh dihapus. Lalu mereka yang terpaksa memberi kemerdekaan merancang untuk menjadikan negara-negara umat Islam dipimpin oleh mereka yang meneruskan ideologi mereka, yang meneruskan penguasaan mereka. Asal jangan pemerintahan itu berkonsepkan Islam. Mereka boleh terima apa sahaja ideologi yang lain pada Islam. British pernah mengizinkan komunis menguasai di Yaman Selatan. Begitulah Soviet Union yang memberi kemerdekaan kepada negeri-negeri umat Islam di Asia Tengah, mengizinkan pemimpin yang pro-Barat. Begitulah diatur oleh mereka, asalkan jangan kembali semula pemerintahan Islam. Itulah juga kemerdekaan di negara-negara Arab. Walaupun mereka mendukung demokrasi
demokrasi dan hak asasi manusia menjadi perjuangan kuasa-kuasa besar dunia. Namun mereka mengizin tentera diktatorship menguasai negara-negara Arab. Apa saja ideologi sosialis dan sebagainya diamalkan di negara Arab, diizinkan. Asal jangan berlaku kebangkitan Islam. Apa yang berlaku hari ini satu ledakan. Menjatuhkan pemimpin-pemimpin itu, walaupun dipertahankan oleh Barat, didahulu dengan Syah walaupun mazhab Syiah, saya akan ulas kemudian. Syah adalah polis kepada Asia Barat sebelumnya, lepas tu pemimpin Arab yang lain jatuh. Tumbang walaupun Barat memberi perlindungan dengan kekuatan ketenteraan. Dia berlaku dengan kebangkitan rakyat yang tidak diduga oleh mereka, oleh kezaliman yang memuncak melalui kegagalan ideologi-ideologi yang diamalkan. Sama ada sosialisme ataupun liberal kapitalisme yang tidak berteraskan kepada akidah dan ruh manusia, gagal. Membawa kezaliman, ini yang tak boleh mempertahankan kuasa-kuasa yang mendominasi kekuatan dunia Arab. Ini yang berlaku. Satu. Yang kedua, apa yang menarik? Semua kebangkitan memerlukan ruh Islam. Sebagaimana kemerdekaan menghala penjajah dulu, yang memulakan menentang penjajah ialah golongan Islam. Setelah mencapai kemerdekaan, golongan lain mengambil alih, diatur oleh mereka. Begitu juga yang berlaku sekarang ini, yang bangkit ialah kumpulan Islam. Bermula dengan masjid di Mesir, di Tunis, di Libya, di Yaman dengan masjid. Dan slogan Allahu Akbar sembahyang Jumaat di jalan raya. Unsur Islam merupakan satu unsur yang sangat penting kepada kebangkitan dunia Arab. Kita masih mempunyai tanda tanya, apakah selepas ini? Ini yang menjadi persoalan. Adakah kita kembali kepada Islam atau pada sesuatu yang lain? Ini yang perlu dibincang oleh pendukung gerakan Islam dan pemimpin-pemimpin setelah kita mengalami kegagalan ideologi yang lain daripada Islam. Kita menghadapi cabaran dari dalam dan cabaran dari luar. Cabaran di dalam ialah perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Bukan saja perpecahan mazhab Sunni, Syiah dan Khawarij. Walaupun ulama-ulama menyatakan bahawa di sana masih ada Syiah yang Islam, Khawarij yang Islam. Ahli sunnah adalah merupakan golongan majoriti umat Islam. Dalam mana-mana kebangkitan politik mengikut Ibn Khaldun dalam muqaddimah, mestilah dikuasai oleh golongan majoriti umat Islam. Sebagaimana pelantikan khalifah selepas wafatnya Nabi SAW ialah Quraisy Abu Bakar. Kerana Abu Bakar adalah merupakan Quraisy, kabilah yang paling berpengaruh di kalangan kabilah Arab. Begitulah kebangkitan dunia Islam, mestilah kebangkitan melalui Sunni. Ini tak boleh diperhatikan. Dengan sebab itu revolusi Iran untuk Iran, dia tak boleh membina kekuatan kepada dunia Islam. Unsur mazhab satu unsur yang sangat penting, kita kena sedar. Di samping fiqh-fiqhnya yang terhad, kita perlu fiqh Islam yang meluas, yang boleh menyelesaikan masalah semasa, tak boleh terikat dengan mazhab. Iran diletak dalam perlembagaan dia, Syiah adalah mazhab negara, dia dah letak di situ. Ini mengongkong dia sendiri untuk terbuka, untuk menyelesaikan masalah dengan cara lebih luas. Ini kelemahan-kelemahan yang kita kena sedar. Kelemahan. Kemudian penyebaran mazhab dalam wacana di Iran, dengan tegas saya mengatakan di hadapan pemimpin-pemimpin Iran, saya mengatakan bahawa saya tidak mahu bermujamalah, tak mahu bermujamalah. Di depan mereka saya mengatakan bahawa menggunakan revolusi untuk menyebarkan mazhab adalah satu kesilapan yang besar kepada revolusi Iran, yang akan membawa kesan yang negatif kepada revolusi itu sendiri dan kepada kebangkitan umat Islam. Dengan sebab itu perlu tenaga-tenaga ulama untuk menyelesaikan masalah. Ittihad Alami Ulama Muslimin
Persatuan Ulama Islam sedunia, Majma' Taqrib dan Majma' Fiqh perlu menyelesaikan masalah ini. Kerana kita sedar bahawa dalam masalah-masalah fiqh Islam ini, ada masalah fiqh yang ada dalam Sunni, tak ada dalam Syiah. Ada dalam Syiah, tak ada dalam Sunni. Sepatutnya kita memperkayakan fiqh Islam berdasarkan ijtihad yang ada dalam semua mazhab. Sepatutnya begitu. Bukan secara fanatik, secara menghentam di antara satu sama lain. Kita kena sedar. Alhamdulillah, Syekh Yusuf Qaradawi telah menulis kitab Fiqhul Jihad. Dalam kitab ini beliau telah mengambil semua mazhab-mazhab ini sebagai satu pendekatan yang sangat baik. Kemudian cabaran perpecahan kumpulan-kumpulan Islam sendiri. Kumpulan Islam masing-masing ada pendekatan. Di Indonesia 460 parti Islam. Di Algeria 456 parti Islam. Di Morocco 45 parti Islam. Di Mesir dikatakan ada 10 parti Islam. Di Mesir. Di Malaysia dulu ada parti berjasa, parti Hamim. Alhamdulillah. Tinggal PAS dan ada NGO-NGO. Kita perlu menyadari bahawa berbilangnya parti Islam boleh membantu peranan politik Islam dalam mengendalikan kebangkitan umat. Ini cabaran yang dihadapi. Kita mengharapkan kemenangan Parti Nahdhah di Tunis merupakan satu lambaran baru dan pembuka pintu untuk kesedaran kepada kebangkitan dunia Arab, supaya parti-parti Islam ini bersatu dalam saf yang satu. Saya tulis surat kecil pada Ustaz Mahdi Akif. Yang pertama, kena bersatu kumpulan Islam. Walaupun kita kecil, nak beri nasihat pada abang yang lebih besar. Yang kedua, supaya mengadakan tahaluf dengan kumpulan-kumpulan yang sederhana. Kumpulan yang bukan Islam, yang sederhana. Mesti ditahaluf, dipersepahaman. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan tahaluf dengan Yahudi yang sederhana, Kristian yang sederhana, musyrikin yang sederhana. Ini tahaluf adalah siasah, fiqh siasah yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cabaran doa. Cabaran doa ialah kuasa-kuasa besar dunia dan Israel. Kuasa besar dunia tidak akan mengizin secara percuma kebangkitan berlaku dunia Arab. Apalagi telur adalah simpanan tenaga dunia, petrol dan gas. Terusan Swiss adalah laluan bekalan tenaga kepada Eropah dan Amerika. Sebarang perubahan yang berlaku yang dianggap ancaman, mereka tidak akan memberi jalan percuma. Mujurlah, Barat sedang menghadapi krisis ekonomi dan Amerika sedang menghadapi krisis ekonomi. Ini kemujuran yang sedang berlaku. Tetapi kita tak menganggap ini satu yang percuma. Pernah dalam tahun 56, apabila rejim Jamal Abdul Nasir memilik negarakan terusan Swiss, Barat telah melancarkan serangan 3 serangkai ke atas Mesir di masa itu, melalui Inggris, Perancis dan Israel. 3 serangkai menyerang Mesir kerana terusan Swiss dianggap tersekat kepada laluan. Betapa keadaan ini sangat penting. Kita melihat bagaimana Barat dalam keadaan kelang kabut dalam menangani krisis di Libya. Apabila berlakunya pertemuan di antara kebangkitan rakyat dan Qaddafi. Libya, mengikut yang saya baca dalam internet, mempunyai saluran paip minyak direct ke Eropah melalui Itali, melalui negeri-negeri yang lain. 1/3 bekalan minyak Eropah adalah Libya. Mereka sangat bimbang jatuhnya paip minyak ini menjadi sekatan sumber tenaga kepada Barat. Dengan sebab itu kita melihat Perancis serta-merta bertindak menyokong rakyat untuk menentang Qaddafi. British juga serta-merta menyokong untuk menentang Qaddafi. Dalam masa yang sama, kita tak tahu ini main silap mata ataupun apa, mereka mengadakan hubungan rahsia dengan Qaddafi melalui pendedahan dokumen-dokumen di kota mereka di Tripoli. Bagaimana mereka merancang untuk mempertahankan Qaddafi, untuk mewujudkan dua bahagi Libya sebagaimana Vietnam Utara dan Selatan satu masa dulu, Korea Utara dan Selatan satu masa dulu. Mereka nak mewujudkan Libya dua bagi, satu bagi untuk memberontak untuk rakyat, satu bagi untuk Qaddafi.
Dia menunjukkan betapa tidak jujurnya Barat dalam hal ini. Walaupun Islam mempunyai sikap yang paling damai dengan Barat, mereka tak jujur selama-lamanya dengan kita. Alhamdulillah, kebangkitan rakyat itu berlaku. Kita mengharapkan perkembangan di Tunis akan berjangkit di Libya, berjangkit di Mesir dan berjangkit di negeri-negeri Arab yang lain. Yaman mengalami masalah kabilah. Di samping kebangkitan rakyat, masalah kabilah. Suka saya dedahkan di sini, sebelum berlakunya kebangkitan rakyat, berlaku krisis yang sangat parah di Yaman, yang memungkinkan kuasa-kuasa Barat campur tangan di Yaman. Di masa itu rakan-rakan Arab meminta jasa bypass yang ada hubungan dengan rakan-rakan di Yaman untuk menyelesaikan masalah pertemuan yang berlaku di Yaman. Peperangan di antara kerajaan Yaman dengan Syiah Zaidiyah, ini Syiah yang lain dengan Iran, Syiah Zaidiyah, dan di antara kerajaan Yaman dengan Al-Qaeda. Qaedah ni ada orang kata mereka di belakang dia, wallahu a'lam, mungkin betul Al-Qaeda, untuk menimbulkan kekacauan dan keributan dalam dunia Islam. Dan memang ada dokumen-dokumen yang menunjukkan bahawa CIA mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kumpulan ini. Ini kita kena sedar. Ada orang yang semangat Islam yang menggila tapi tidak fiqh. Semangat Islam dia menggila, tidak fiqh. Kita kena sedar, fiqh ni bukan saja fiqh sembahyang, termasuklah fiqh haji, fiqh puasa, fiqh zakat, jihad pun ada fiqh. Kalau orang dia tak fiqh dalam jihad, samalah dia tak fiqh dalam haji. Orang tak fiqh dalam haji, dia pergi ke Mekah, bukan saja melontar dengan batu besar kelingking, dia melontar batu besar dengan, dia melontar dengan kasut pada kawan. Bukan melontar syaitan, melontar kawan. Ini pergi haji tidak fiqh. Begitulah tidak fiqh dalam masalah jihad. Ini kita kena faham. Ini yang berlaku dalam dunia Islam. Yang Syekh Mahdi sebut tadi, lawan sama sendiri di Somalia, lawan sama sendiri di Afghanistan. Ini kan jihad yang tidak fiqh. Ini masalah yang dialami oleh umat Islam kerana kejahilan. Sebagaimana kita kena ada ilmu sembahyang, ilmu puasa, ilmu zakat, kena ada ilmu jihad. Dalam ilmu jihad ini hendaklah dipilih muwajahah silmiyah, pendekatan damai sebelum bertempur secara perang. Saya berpendapat dalam wacana saya mengatakan bahawa bagi umat Islam, sesama umat Islam, antara golongan Islam yang mahu mendukung Islam dengan golongan Islam yang terperangkap dengan ideologi sekularisme, pendekatan yang paling baik, pendekatan melalui demokrasi, muwajahah silmiyah. Walaupun kita menghadapi penipuan, kerana kita berdepan dengan saudara-saudara kita yang tenggelam di dalam kejahilan. Ini yang kita hadapi, yang kita kena sedar. Krisis Yaman, kami cuba campur tangan. Saya minta pandangan Syekh Yusuf Qaradawi, pengerusi Persatuan Ulama Antarabangsa. Beliau terus mewakilkan saya pergi ke Yaman. Saya ajak rakan 2 orang daripada PAS pergi ke Yaman untuk berjumpa dengan kerajaan Yaman, kemudian minta jasa baik kerajaan Malaysia. Kerana kita tak boleh masuk, kita PAS bukan kerajaan. Kita bukan kerajaan, mesti melalui saluran diplomatik. Malaysia juga mahu peranan dalam politik antarabangsa. Kita dengan UMNO ada tempat kita berbalah, ada tempat kita berkelahi, ada tempat kita boleh bersama, ada juga. Bukan berkelahi 24 jam. Ini kita kena faham. Ada orang-orang PAS kena faham dalam masalah ini. Dalam isu Palestin, lawan Yahudi, kita sama dengan UMNO. Tapi negara Palestin kita berbeza. Kita mahu Israel dihapuskan. UMNO mahu negara Yahudi dan negara Palestin. Kita lain, itu beza kita dengan UMNO. Tapi sama-sama lawan Yahudi. Tapi negara Palestin kita beza. Kepada kita tak ada negara Israel. Ini. UMNO dia ambil pendekatan bangsa-bangsa bersatu, iaitulah mengiktiraf wujudnya negara Israel. Kita tak iktiraf negara Israel negara haram. Ini pandangan kita, ini beza. Dalam isu krisis Yaman, kita bersama. Pergilah saya dengan sebuah politik dengan Lujnah Antarabangsa pergi ke Yaman, jumpa kalangan-kalangan di Yaman. Kemudian saya buat laporan kepada Majlis Ulama Muslimin yang bersidang di Beirut. Lalu mereka hantar mesej ke Yaman. Alhamdulillah,
Hasilnya, ulama-ulama Yaman merasa malu. Merasa malu orang luar selesaikan masalah. Kita tak selesaikan masalah kita. Akhirnya ulama Yaman mengadakan ijtima' dan mereka selesaikan masalah mereka. Masalah dengan Houthi, dengan Syiah selesai. Di sana kita mendapat maklumat. Penemuan-penemuan. Di mana golongan Syiah Houthi ini dibantu oleh Qaddafi. Qaddafi bantu Syiah Houthi untuk kacau Saudi. Ini kerja Qaddafi pula. Ini dia kacau rata-rata dunia. Ini kerja dia. Seorang pemimpin dunia yang sangat pelik dia punya kerja. Pelik, dia kacau sana, kacau sini, semua dia kacau belakang. IRP pun dia bantu, sana bantu semua. Ini kerja dia. Kemudian berlaku kelemahan di Yaman sendiri, iaitu kelemahan tidak boleh menyelesaikan masalah kemiskinan. Penemuan yang kita dapati, krisis di antara Sunni dan Syiah di Yaman sebenarnya bukan mazhab. Sebenarnya kerana dibiarkan kawasan Syiah. Tak dia buat projek, tak dibantu, tak ditolong, tak diberi kemudahan-kemudahan asas. Macam Malaysia lah juga, Sabah dan Sarawak dibiarkan. Patah Timur dibiarkan. Negeri yang diperintah oleh bukan Barisan Nasional dibiarkan. Ini boleh membawa penyakit. Patutnya kerajaan kita kena sedar, bawa penyakit. Bukan boleh mengukuhkan kerajaan, tapi boleh menggoncangkan kerajaan. Ini punca yang berlaku di Yaman sekarang ni. Kerana rakyat tidak diberi layanan dengan adil. Ada diskriminasi di antara kabilah dan daerah. Ini menyebabkan berlakunya pertemuan. Kita harap negeri kita tak berlaku hal ini. Di Syria sedikit kelang kabut. Kerajaan Syria ni dia pelik. Dia bantu Hamas, dia bantu Hezbollah, dia bantu jihad. Dia baik dengan Iran ketika Iran dikepung. Dalam masa yang sama, dia bantu Bashar. Ini kesilapan. Dia membiarkan diktator rejim Bashar melakukan tekanan terhadap rakyat. Dan sebab itu, kita mengemukakan cadangan kepada Iran. Walaupun kita marah pada Iran, bersama dia kita marah pada Iran, kami beri cadangan pada Iran, minta supaya Iran menukar polisi dia dan dasar dia dengan Syria. Sebagai sebuah negara yang mendukung hak dan keadilan, dia mesti mengkritik kerajaan Syria dalam sikap dia dengan rakyat dia. Okey, dia beri tempat pada Hamas. Okey, beri tempat pada kumpulan Islam yang lawan Israel. Ini okey. Tapi dalam masa yang sama dia kena ubah perlembagaan dia. Malangnya perlembagaan dia, tiap-tiap kali pilihan raya mesti parti Ba'ath menang, parti lain tak boleh menang. Di Malaysia tengok gitu juga kok. Wallahu alam, kita tak tahulah. Ini kesilapan Syria. Dia ubah perlembagaan dia secara demokrasi yang sebenar. Ini saja selesainya. Dalam masa yang sama kita menyedari bahawa Israel yang ada kepentingan menganggap bahawa Syria adalah pengkalan yang mengancam di sebelah utara, dan Amerika berkongkong dengan Israel dalam masalah ini. Di sana ada campur tangan Amerika, dan di sana wajibnya kerajaan Syria membuat perubahan dalam polisi dia supaya jadi betul. Apa jadi masalah hari ini ialah kebanyakan pemimpin negara umat Islam tak bersedia untuk kembali kepada Islam. Ini jadi masalah yang paling besar. Sehingga hari ini pun, walaupun sedang berlaku kebangkitan dalam dunia Arab, masih ada pemimpin-pemimpin Arab ini membiayai kerajaan-kerajaan yang diktatorship. Ini sangat malang. Sepatutnya mereka buat perubahan sekarang ini juga. Perubahan ini tidak menjatuhkan mereka sebenarnya. Malangnya pemimpin di negara umat Islam tidak ada maruah, tak ada harga diri. Di negara kita melihat mereka mengamalkan demokrasi yang sebenar. Kalau mereka buat salah, mereka sanggup jatuh. Bahkan mereka sanggup letak jabatan. Walaupun tak salah, letak jabatan, biar orang siasat. Dia tak malu. Tempat kita ni, dia salah pun mati-mati dia nak bertahan juga. Ini bukan saja bertahan, dia tekan orang lain. Mempertahankan kezaliman dia, kesilapan dia dengan apa saja. Ini satu kita ambil. Sepatutnya kita balik kepada Islam sebenarnya yang diajar oleh Nabi SAW, diajar oleh Quran.
diajar oleh para sahabat radhiyallahu anhum, iaitulah pemimpin-pemimpin bukan Tuhan. Pemimpin adalah manusia yang lemah, mesti bersikap terbuka terhadap rakyat dia. Abu Bakar mengatakan, ayuhan nas inni wullitu alaikum walastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni fa in asa'tu faqawwimuni. Wahai tuan-tuan, saya jadi pemimpin kamu, saya bukan yang terbaik. Kalau saya betul, tolong saya. Kalau saya salah, perbetulkan saya. Ini sikap pemimpin yang diajar oleh Islam. Malangnya orang Islam tak pakai ajaran agama dia sendiri. Ini masalah. Cabaran yang akhirlah Israel. Israel tidak akan membenarkan kebangkitan Arab dengan mudah. Kerana Israel ada agenda. Di samping dia tubuh negara Israel, di sana ada agenda Israel Kubra. Israel Kubra daripada Nil sehingga Furat. Sebuah negara Yahudi yang menakluk dunia. Ini adalah agenda Israel Kubra, agenda Freemason dan agenda Zionis. Yang diperjuangkan oleh mereka. Dengan sebab itu mereka tidak mudah untuk berdamai dengan Palestin di atas asas yang mudah sekalipun untuk mewujudkan negara. Kita lihat dia bagaimana dia main-main dalam isu yang kita bertolak, dia bertolak juga. Kerana dia agenda negara agung bernil ke Furat dan menguasai dunia seluruhnya. Ini agenda Israel yang kita jangan lupa. Dengan sebab itu Israel, Zionis dan kumpulan ini tidak akan memberi jalan percuma kepada kebangkitan Arab yang sedang berlaku sekarang. Ini adalah cabaran-cabaran kepada kebangkitan Arab. Jangan kita anggap bila berlaku tu boleh berubah serta-merta. Banyak lagi cabaran-cabaran dia. Dan cabaran ini bukan saja berlaku di dunia Arab, termasuklah di mana saja dunia Islam, termasuk kita di sini. Kita menghadapi cabaran kerana kita adalah satu kiblat, satu perjuangan dan satu cita-cita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.